Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung kembali berkaitan topik logik dan metodologi. Baik, kalau kita lihat kat sini, iaitu topik logik dan metodologi ini berada pada domain yang pertama untuk dianalisis dalam bab falsafah dan isu semasa. Dalam topik ini tuan-tuan, saya akan menerangkan definisi logik dari sudut etimologi dan terminologi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apakah kepentingan ilmu logik ini terhadap kehidupan kita seharian. Yang ketiga, kedudukan ilmu logik ataupun lebih dikenali dalam bahasa falsafah sebagai mantik dari sudut klasifikasi ilmu ataupun lebih kepada bersifat epistemologi. Baik, seperti mana yang tuan-tuan masih ingat dalam kategori ilmu falsafah, iaitu epistemologi. Apa dipanggil teori ilmu dipanggil. Yang keempat, saya akan jelaskan juga logik dan pehujahan dia. Di sini kita akan lihat dengan lebih mendalam bagaimana seseorang manusia itu ketika dia berbicara, dia boleh menggunakan segala bentuk kekuatan akal dia untuk bercakap dan menghujahkan sesuatu kepada orang lain. Dan tuan-tuan sebagai pendengar, tuan-tuan boleh melihat cara bercakap, mendengar kata-kata yang diucapkan, dan terakhir tuan-tuan akan dapat menganalisis apakah kesimpulan yang akan disampaikan oleh seseorang itu. Baik, jom kita tengok. Dalam kuliah dalam topik pada kali ini, definisi logik ini, tuan-tuan akan dapat menjelaskan peranan dan kedudukan dan hubungan ilmu logik dengan ilmu falsafah, serta menjelaskan pelbagai kesalahan dalam berfikir dan pehujahan dan falasi. Okey, tuan-tuan akan dapat membezakan benda tu, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Yang kedua tuan-tuan, kepentingan ilmu logik ini, ia akan menjelaskan kepentingan ilmu logik yang merupakan satu bentuk seni percakapan manusia dan kerangka berfikir yang membolehkan manusia berfikir dengan betul, kemas dan teratur. Yang ketiga tuan-tuan, kedudukan ilmu logik ini sebenarnya dia dapat menguraikan klasifikasi ilmu kepada beberapa kategori ilmu falsafah seperti ontologi, epistemologi dan aksiologi, serta kategori logik kepada induksi, didaksi dan silogis. Perkara ini akan saya jelaskan sebentar lagi. Dan begitu juga tuan-tuan dalam topik kali ini, logik dan pemujahan, analisis logik pemujahan untuk menghasilkan penyalaan ilmu-ilmu baharu. Okey. Baik, kita lihat pula definisi logik pada sudut etimologi yang mengatakan bahawa logik ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu logos, ya. Bermaksud kalimah diskusi akal, peraturan dan ta'akul logik didefinisikan sebagai kajian-kajian prinsip penaklukan yang betul, perkataan yang benar, pemikiran yang benar dan pemikiran yang betul. Itu dikatakan dari segi sudut etimologi. Manakala pada sudut terminologi pula, definisi logik ini boleh dikatakan sebagai cabang falsafah dalam bahagian aksiologi. Kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan kalau ingat apa yang topik sebelum ni ada disebutkan kategori dalam ilmu logik ada 3 tu, logik itu masuk dalam bab iaitu aksiologi, teori nilai dipanggil. Sebab kita boleh menilai orang tu punya hujah. Itu dikatakan dengan definisi logik pada sudut terminologi ni. Dalam bahagian ni sama lagi dalam definisi logik ini. Sebab apa? Dalam bahagian aksiologi ini ia akan mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul. Okey, penaklukan yang betul. Kadang-kadang manusia ni bila bercakap, tuan-tuan boleh nilai dia kadang-kadang autar, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak tepat, kadang-kadang dia cuba menipu. Jadi dalam ilmu logik ini dia akan menguraikan
premis-premis yang digunakan oleh manusia ketika dia bercakap. So tuan-tuan, antara lain definisi yang saya boleh bagi kat sini iaitu antaranya kajian mengenai penhujahan yang betul, argument yang digunakan tadi, kemudian hujah yang terdiri daripada premis yang membentuk kesimpulan, penhujahan terbahagi kepada beberapa kaedah. Ini lebih mendalam lah yang akan dijelaskan nanti, iaitu membentuk didaksi, indaksi, abdaksi dan heuristik. Ini kaedah-kaedah apabila seseorang itu bercakap, contoh dia nilai, dia ni menggunakan daksi, dia ni menggunakan indaksi punya pendekatan, ini fakta, ini hujah yang lebih kepada bentuk abdaksi, dan yang keempat, ini adalah statement heuristik. Itu yang tuan-tuan akan tahu nanti lah. Seterusnya, logik juga merangkumi kajian penhujahan yang salah ataupun palsu, ataupun lebih dikenali sebagai falasi dalam bahasa falsafah dia. Dalam bahasa falsafah dia panggil falasi. Cakap yang mengarut kadang-kadang kesimpulan tak. Kesimpulan ni pun tak masuk di akal manusia. Itu confirm falasi. Dalam bahasa falsafah lah. Kalau bahasa orang awam ni dia kata istabtul ni, karut ni, auta ni. Ini kalau tuan-tuan nak kenal, tuan-tuan mestinya jumpa dengan bentuk-bentuk penhujahan manusia macam ni. Bila dia bercakap, tuan-tuan akan tahu untuk menilai. Kita tengok tuan-tuan yang seterusnya, pengenalan mengenai dengan apakah bentuk pemikiran logik ni. Kadang-kadang manusia ni asal logik dia diterima, asal logik dia diterima. Dia sebenarnya tidak. Sebab kita kena tengok apa yang intipati yang dia nak, apa benda yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang benda tu dari segi sudut pandang manusia betul, tapi pada sudut pandang agama benda ni tak boleh diterima. Contoh begitu pengenalan ni tuan-tuan, iaitu dia disebut apa itu logik, iaitu cara berfikir, kaedah berfikir dan kaedah membuat kesimpulan. Mengapa belajar ilmu ni? Saya dah sebutkan tadi beberapa kepentingannya lah. Saya ulang sikit lagi untuk memberi kefahaman dan kemahiran analisis. Tuan-tuan boleh analisis nanti tau. Tuan-tuan boleh nilai, tuan-tuan boleh beri pendarafan kepada nilai orang tu bercakap. Kita tengok tuan-tuan, dalam logik ni, seperti mana tuan-tuan dah tahu lah, sebab dia masuk dalam subdisiplin dalam ilmu falsafah ni, yang berdimensikan teoretikal. Yalah, benda ni teoretikal lah sebab kita berhujah kan, bukan kita apply, bukan secara amaliah. Ini disebut sebagai masih kategorinya, masih aliran yang dipanggil aliran falsafah nazariah dipanggil. Secara teoretikal. Dan logik ni juga dia menghubungkaitkan antara domain utama analisis dalam falsafah dan perlu bagi menghubungkan falsafah dan aplikasi isu semasa. Maknanya benda ni bila seseorang tu bercakap, dia akan bersangkut paut dengan keadaan sekeliling. Apa yang berlaku? Kenapa dibuat? Dan apa yang dia nak sampaikan sebenarnya? Tentang mengikut dia. Baik. Jom kita tengok kaedah logik. Iaitu kaedah logik. Ini secara umum tuan-tuan. Kita tak masuk lagi, kita belum masuk tentang indaksi, didaksi, abdaksi dan heuristik belum. Kita masuk kaedah logik. Tuan-tuan kena tahu, dia kena ada yang pertama sekali iaitu premis pertama. Premis kedua. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nanti saya beri contoh tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita bercakap tuan-tuan, manusia ni dia kadang-kadang bercakap berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang manusia ni bercakap kepada fakta yang dibaca, teori yang dibaca. Kadang-kadang manusia ni bercakap berdasarkan apa yang dia dengar. Dalam ilmu hadis mutawatir ni, benda-benda yang dia dengar, banyak orang katakan. Cuma tuan-tuan nak tahu, dalam bab ilmu ni tuan-tuan, ada 3 alat menerima sesuatu ilmu atau sesuatu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu tuan-tuan terima dalam keadaan 3 keadaan. Satu pengetahuan yang kita terima tu, dia berdasarkan ilmu wahyu. Berdasarkan ilmu wahyu. Sebab
Sebagai contoh, apa saja yang Al-Quran dan hadis sebut dan relate dengan keadaan semasa dan kita boleh buktikan kepada masyarakat ketika itu, maknanya benda itu sangat sahih, benda itu boleh diterima akal. Itu yang pertama, dari wahyu lah. Sebab wahyu ini apa sahaja disebut dalam Al-Quran, kita sandarkan kepada Al-Quran. Okay? Apa sahaja yang kita cakapkan tu, apa sahaja kita hujahkan tu. Sebab inilah sumber segala ilmu daripada Allah SWT yang disampaikan kepada manusia dengan pelbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi melalui Rasulullah SAW. Itu yang pertama, tuan. Dipanggil alat yang pertama kita dah terima ilmu daripada Al-Quran. Memang sahih, tak boleh pertikaikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kena tahu manusia ni berhujah dia melalui ilham. Melalui ilham. Lebih mudah bahasa Tuhan memberi ketika tuan-tuan nak bercakap, Tuhan bagi satu ilham, bagi idea. Tuhan yang bagi. Dan Tuhan yang bagi benda tu. Tuan-tuan tak boleh nafikan, bukan tuan-tuan yang sendiri buat. Okey, ini yang kedua dia panggil. Dia panggil ilmu ilham, knowledge daripada ilham. Okey? Ilham adalah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit dalam hati manusia, dan dia bukan boleh kategorikan sebagai wahyu, bukan. Sebab wahyu ni khusus buat para nabi dan para rasul. Ya. Kerana Allah Ta'ala masukkan ilmu ni terus kepada hati seorang yang dikasihinya, seperti para ulama, para cendekiawan intelektual lah ketika dia berhujah. Okey, itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan, alat yang digunakan, alat ilmu ni, knowledge ni adalah dipanggil ilmu empirical. Okey, ilmu empirical. Ilmu empirical ni macam mana, tuan-tuan? Satu bentuk pengetahuan yang tuan-tuan terima berdasarkan fakta, teori yang tuan-tuan baca daripada buku, daripada artikel, daripada sumber internet, daripada Facebook, yang tersusun lah, dia punya teknologi dia tersusun. Siapa penulis, datang dari mana, sumber-sumbernya autentik, asli, kan? Dan dia melibatkan kepada observasi, panca indera kita. Kita tengok, wow, betul lah, ada bukti, sahih, ada kajian, yes, kita diterima. Itu dipanggil, yang ketiga ni panggil apa ni? Ilmu empirical. Ini lebih kepada saintifik lah, saintifik. Dan ilmu empirical ni dia merupakan alat yang boleh merumus terhadap fakta-fakta yang kita sampaikan tu. Dan orang boleh percaya apa yang kita sampaikan. Hujah yang kita gunakan tu, yes, diterima oleh semua orang. Itu yang ketiga lah. So ketiga-tiga ni tuan-tuan kena tahu beza. Sebab bila kita berhujah, tuan-tuan menilai lah orang ni macam mana keadaan dia bercakap, kan? Dia gunakan memang kaedah logik dia, memang gunakan premis 1, premis 2, kesimpulan. Tetapi premis 1 ini tentu nak tahu mana punca kuasa dia. Mana punca kuasa dia? Dia di mana ni? Adakah berdasarkan ilmu wahyu? Adakah berdasarkan ilmu apa ni? Ilmu daripada ilham, ataupun ilmu daripada bersifat empirikal tadi dia baca, lepas dia sampaikan. Tentu boleh tahu dalam benda ni. Itu namanya dalam logik ni diletakkan dalam kategori aksiologi, teori nilai, kita boleh menilai. Okey, tuan. Nanti saya akan sambung berkaitan dengan lebih mendalam, berkaitan dengan metod pula, kaedah kita penyampaian yang saya sebutkan 4 tadi tu. Okey, itu saja. Kita sambung lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar. InsyaAllah kita sambung kembali dengan topik perbincangan kita mengenai dengan logik dan metodologi. Tuan-tuan, tuan-tuan masih ingatkah apakah yang saya katakan mengenai logik sebelum ini? Saya harap tuan-tuan dapat mengamati apa yang saya sampaikan mengenai dengan logik sebelum ini. Dan hari ini saya akan sambung apa pula yang dikatakan dengan metodologi. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok manusia ni, bila dia berfikir, bila dia memahami, bila dia berkata-kata ataupun menyampaikan hujah, dia akan menggunakan apa yang dia faham,
untuk disampaikan kepada orang lain. Okey? Sebab manusia ni berbeza-beza bentuk pemikirannya, berbeza-beza bentuk pemahaman dia. Kadang-kadang kalau kita boleh katakan dia tengok pada luaran, dia tahu apa dia punya kesimpulan yang dia boleh buat. Padahal dia tak tengok pun lebih terperinci, lebih dalam. Kalau Mak Saleh kata apa, just by cover only. Okay? Dan setiap manusia ni, dia punya cara nak berfikir tu pula. Kadang-kadang ada makan masa, fikir masak-masak. Sebab itu kadang-kadang benda ni kita kena pelajari supaya kita kenal masyarakat lain. Kita kenal jenis orang, kita kenal bentuk perangai dan karakter. Okey? Saya boleh katakan juga lah dalam ilmu meteorologi ni, tuan-tuan akan tahu kaedah-kaedah yang ingin disampaikan seseorang tu ketika dia berhujah. Sebab ada manusia ni bila dia bercakap, seolah-olah dia bercakap macam benar tetapi dia menggunakan helah. Ada juga ni. Tapi ada juga manusia yang jujur. Saya tak nafikan atas muka bumi ni memang ada manusia yang jujur, kan? Kita bercakap. Dan kalau tuan-tuan ingin tahu lebih dalam metode ni, dalam metodologi ni, tuan-tuan akan tahu bagaimana seseorang tu dia boleh berfikir dalam keadaan waras ataupun dalam keadaan yang terlalu bodoh ataupun dalam keadaan yang sedang menipu ketika dia berhujah. Sebab dalam ilmu falsafah, kalau tuan-tuan masih ingat, logik dan metodologi ini, ilmu logik ini diletakkan di dalam kategori aksiologi, iaitu kita boleh menilai dan teori nilai lah. Jadi tuan-tuan menilai seseorang tu. Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok dulu kaedah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Okey, iaitu berkaitan dengan kaedah didaksi ataupun didaktif. Kita tengok kat slide ni. Apa yang dikatakan dengan kaedah didaksi ni? Baik, didaksi ni bermaksud tuan, didaksi ni tuan, dia membawa maksud satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang umum kepada yang khusus. Itu yang tuan-tuan kena faham. Daripada yang umum kepada yang khusus. Maksudnya daripada yang besar, dia menjurus menjadi kecil. Okay. Dia sebab logik didaksi ni, ataupun logik didaktif ni, dia akan rapat dengan perbincangan atau bahasan yang diberikan oleh Aristotle. Sebab logik-logik didaktif ini yang pertama ialah silogisma. Kaedah ni kan, dia menggunakan premis yang tuan-tuan masih ingat ada dekat slide saya tunjukkan premis 1, premis 2, kesimpulan kan dalam kaedah umum logik tuan-tuan masih ingat yang saya berikan. Jadi dalam didaktif ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Daripada umum kepada dia mengecil dan kepada khusus. Seperti contoh tuan. Dalam slide ni sendiri kata apa? Ini hujah yang boleh kita kategorikan sebagai hujah yang benar lah. Okey, dia kata semua pelajar menghadiri kelas. Okey, semua pelajar menghadiri kelas. Tak kisah lelaki ke, perempuan ke, semua datang kelas. Itu umum. Arif seorang pelajar. Okey, ada seorang nama pelajarnya Arif seorang pelajar. Dan terakhir adalah, terakhir kesimpulan daripada premis 1, premis 2 tu disebutkan Arif menghadiri kelas. Okey, tuan-tuan tengok kat sini, hujah ni tuan-tuan, logiknya, yes, ini bersifat didaktif. Benar. Memang benar. Boleh dikatakan benar. Sebab dalam kelas itu mungkin ada nama Arif dan last kali dia menjuruskan kepada seorang sahaja pelajar. Tak katakan Arif datang kelas lah. Baik. Teman-teman, jika semua premis benar, maka kesimpulannya adalah benar. Okey, itu kaedah didaksi ataupun didaktif yang tuan-tuan tahu. Kalau seseorang bercakap, kalau umum dia benar, statement umum dia benar, maka hujungnya insya-Allah benar. Takkan ditipu. Okey, kalau hujah itu berkaitan umum dia kata,
dia ambil statement daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis sahih ataupun kata-kata para ulama. Ya, secara umum lah dia ambil premis yang pertama tu. Kita boleh terima benda tu, dan last sekali kesimpulan yang kita buat ia adalah benar. Satu hujah didaktif yang bersifat benar. Okey, sebagai contoh tuan-tuan, dalam bentuk hujah didaktif lah, logik didaktif ni, semua manusia bernafas menggunakan oksigen. Okey, Ali seorang manusia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ali dia bernafas menggunakan oksigen. Okey, umumnya tentang premis satu, semua manusia menggunakan oksigen. Betul lah, kita menggunakan oksigen. Okey, kita bernafas menggunakan oksigen. Kalau tak ada oksigen, memang tak hidup juga. Kemudian premis yang kedua dia kata apa dia? Ali seorang manusia, dia kata Ali seorang manusia, dan yang terakhir kesimpulannya adalah Ali bernafas menggunakan oksigen. Okey, itu boleh dikategorikan sebagai logik didaktif yang benar. Okey, yang benar. Kita tengok pula tentang hujah logik didaktif yang agak tidak benar, salah, boleh dikatakan salah ataupun helahnya dalam hujahnya, iaitu semua planet, okey, bila dikatakan tak benar, palsu, salah. Contoh ada yang elok, semua planet di dalam sistem suria kita mempunyai atmosfera. Semua planet ini umum, semua planet, tak kisahlah Mustari ke Marikh ke. okey, ini yang kedua dia kata Marikh adalah salah satu planet di dalam sistem suria kita. Wah, okey, nampak betul. Itu premis yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan dia kata, oleh itu Marikh mempunyai atmosfera. Okey, betul ke tidak? Tuan-tuan fikirkan. Okey, itu kita nak kena fikir. Dalam sistem planet ni, adakah semua planet ada atmosfera? Contoh macam bumi memang ada lah. Planet-planet ada atmosfera ke? Tuan-tuan kena kaji. Kalau statement yang saya berikan tu salah lah. Tapi ini salah satu hujah yang palsu lah yang saya tunjukkan. Mana ada yang kita tahu bahawa bumi saja yang ada antara planet yang ada atmosfera kan. Banyak lagi yang kita boleh beri contoh mengenai dengan kaedah logik didaksi ni ataupun didaktif ni. Sebab kalau statement umum pun dah menunjukkan bahawa nak menipu, tuan-tuan dah tahu dah penghujung dia macam mana. Saya yakin tuan-tuan dah tahu penghujung cerita dia macam mana. Itu yang pertama tuan-tuan. Kita nak kedua pula. Boleh kita pilih kedua? InsyaAllah boleh. Saya yakin tuan-tuan boleh ikut lagi. Okey, kaedah yang kedua tuan-tuan, saya masuk terus kepada kaedah ini dia punya orang kata proses lah yang saya tunjukkan dekat slide ni, proses untuk logik didaktif tadi, iaitu teori, hipotesis, syaratan, pengesahan ataupun penafian. Okey, ini kaedah lah, dia punya proses dia. Jom saya ceritakan tentang kaedah logik didaktif. Kita pergi pula kepada kaedah induksi pula. Okey, kaedah logik induksi ataupun induktif. Apa benda induktif ni? Baik, maksud induktif ni ialah, maksudnya ialah induktif merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang khusus kepada yang umum, dan kaedah ni dikenali sebagai kaedah Bacon kerana pernah dipelopori oleh Sir Francis Bacon, yang ini ahli falsafah Inggeris. Dia berkait rapat dengan falsafah moden, logik moden lah kalau kaedah induksi ni. Tadi kita tengok didaktif daripada umum ke khusus. Okey, ini induktif ataupun induksi ini daripada khusus kepada umum. Dan kaedah ini tuan-tuan, dia salah satu daripada kenyataan tersebut ialah
sama ada premis ataupun kesimpulannya boleh benar dan palsu. Okey, saya beri contoh. Kau tengok kat sini tuan-tuan, dia kata syarat untuk induksi ni ataupun kaedah induktif ni tidak mempunyai syarat seketat kaedah diduktif. Okey, tidak punya seketat. Sebab tadi tentang inilah kalau dia punya statement umum pun dah macam auta, cuba nak menipu, cuba nak fitnah orang, khusus maknanya kesimpulannya sah lah, tak salah, tak benar. Tapi induksi tak begitu. Induksi dia tak mempunyai syarat ketat begitu. Yang kedua, mempunyai elemen ketidakpastian. Sebab dia tak pasti, dan dia boleh cakap lah. Tapi bila dia berucap tu ada keyakinan. Jadi itu namanya induksi ni. Induksi bagi saya ni popular lah, ucap yang popular digunakan masa kini. Dan kesimpulannya tidak semestinya benar. Itu kita kena tahu. Statement induksi ni yang biasa masyarakat gunakan ni, tuan-tuan kena banyak membaca supaya tuan-tuan tidak mudah tertipu ataupun tuan-tuan tidak mudah terpesona dengan dia punya statement statement khusus tu. Sebab dia menggunakan khusus tau, dia khusus terus. Baik, saya contoh tuan, nanti kita tak faham pula. Iaitu Arif seorang pelajar yang bermain bola, Amin seorang pelajar yang bermain bola. Maknanya dua-dua lah main bola. Kesimpulannya semua pelajar bermain bola. Sembang ke atas, premis 1 Arif dan Amin. Premis 1 Arif, premis 2 Amin. Dua orang main bola. Tapi last kali dia sembang, semua pelajar main bola. Jadi tuan-tuan, nilaikanlah. Betul ke? Semua pelajar main bola. Okey. Satu lagi tuan-tuan. Semua burung gagak berwarna hitam. Okey. Burung gagak itu berwarna hitam. Dan semua gagak berwarna hitam. Premis pertama, burung gagak berwarna hitam. Premis kedua, semua burung gagak berwarna hitam. Okey. Kalau logik akal, memanglah logik. Tapi sebenarnya ada je gagak albino. Macam ada satu saya ingat statement dalam buku kuliah saya. Semua tupai berwarna coklat. Contoh. Tupai berwarna coklat. Semua tupai berwarna coklat. Betul? Kesimpulannya, maknanya semua tupai itu keseluruhan tak ada satu tupai jantan ke betina berwarna coklat. Nak katakan bahawa ada je tupai albino. Saya pernah tengok tupai albino. Kan? Contoh lah. Kaedah induktif ni, kata-kata induktif ni. Tapi kan, saya tak lama masa, saya tuan-tuan boleh faham. Kita pergi ke kaedah yang ketiga pula. Ada kaedah yang ketiga, iaitu kaedah pengujahan yang berbentuk abdaksi. Apa itu abdaksi pula? Mari tengok. Baik, kaedah menuju abdaksi ni tuan-tuan. Tuan-tuan kita kat sini, iaitu inference to the best explanation, iaitu kesimpulan cuba dibuat bagi menjelaskan kenapa sesuatu itu berlaku dengan cara thinking backwards. Contohnya tuan-tuan, kesimpulan Aminah mendapat keputusan yang baik. Aminah telah mengulang kaji dengan baik. Aminah memahami subjek pelajarannya. Okey, itu abdaksi. Maknanya dia cuba sampaikan tuan-tuan kat sini dengan cara thinking backward. Maknanya apa yang dapat hasil hari ini, contoh air yang sedap itu datang daripada ramuan yang sedap. So daripada air yang sedap tu, ramuan yang sedap itu, maknanya ramuan yang berkualiti lah. Dan last sekali adalah nak beritahu bahawa tukang bancuh tu pada bancuh, air tidak sedap. Okay, sama lah macam kesimpulan yang kaedah adaptasi atau adaptif ni, nak menunjukkan bahawa benda-benda yang berjaya ni dia ada proses dia. Dia ada proses dia. Kenapa, macam mana. Dan ini kaedah hujah yang biasa digunakan oleh seseorang yang berfikiran yang lebih kritis ataupun dalam konteks yang lebih positif dalam cara berfikir. Tentang tengok pula
kaedah yang keempat, heuristik. Okey, kaedah yang keempat heuristik dalam hujah ni, dalam logik ni, dalam topik logik. Baik, kaedah metodologi yang keempat ni adalah heuristik. Apa itu heuristik, tuan-tuan? Dia bersifat pengerokaan. Okey, bersifat pengerokaan. Sebagai contoh, trial and error, mencuba beberapa cara sehingga menemui penyelesaian. Arif mencuba beberapa teknik belajar untuk mencari yang berkesan untuknya. Kesimpulannya, membuat nota bergambar adalah teknik yang berkesan untuk Arif. Ini trial and error. Yang kedua, lateral thinking. Okay? Mengubah pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Arif minum kopi untuk mengelakkan rasa mengantuk dalam kelas, tetapi Arif seorang tidak memiliki waktu tidur yang tetap. Kesimpulannya, Arif sepatutnya mengambil pendekatan menyusun waktu tidurnya agar tidak mengantuk dalam kelas. Kaedah heuristik ini, dia kalau dengan Aristotle punya dengan heuristik ni mengatakan dari Aristotle punya kaedah hujah. Dia sebenarnya dia tidak menjadi satu peraturan yang tersusun, tetapi dia boleh katakan prinsip yang dia tidak menjadi aturan yang tersusun, tapi dia menjadi prinsip pada A sampai Z dan hasil satu keadaan yang cantik, yang positif. Okey. Dan keadaan yang tersusun, tuan-tuan, dia boleh dikatakan sebagai prinsip lah. Benda yang satu hujah yang heuristik, satu kaedah yang heuristik. Itu seperti yang saya tunjukkan tadi lah, tentang Arif yang minum kopi dia, padahal nak beritahu bahawa dia tak reti, dia tak pandai susun waktu tidur. Okey, itu sebenarnya kesimpulan dia buat. Okey, sebab dia kena tidur cukup, bukan untuk melawan waktu tidur tu dengan minum kopi. Okey, itu kalau dia tidur dengan keadaan cukup, dia dapat belajar dengan cukup, dia makan dengan cantik, fokus waktu belajar pun dapat. Okey, selesai bab metodologi dalam berhujah dalam topik kali ini. Tuan-tuan, satu yang terakhir saya tuan-tuan tahu bahawa dalam topik logik dan mantik ini, dan logik dan metodologi ini, ada satu pendekatan yang ditolak terus dalam berhujah. Okey, namanya adalah falasi. Okey, apa ini falasi, tuan-tuan? Baik, falasi ini, tuan-tuan, kesilapan dalam berfikir. Maknanya, jangan katakan pernyataan umum, jangan katakan pernyataan khusus. Bila tuan-tuan dengar sepenuh pertama pun, tuan-tuan dah tolak terus hujah dia. Memang tuan-tuan dah, falasi punya statement, harimau dan singa adalah pembunuh yang ganas. Kucing juga adalah pembunuh yang ganas. Okey, sebab kucing ni kan boleh dikatakan sebagai adik-beradik. Okey, dalam keluarga apa ni, harimau dan singa ni, boleh katakan gitu. Tapi statement awal-awal tu pun dia nak menunjukkan bahawa last sekali kucing pun terlibat sama. Jadi benda ini berbentuk falasi dan tertolak sama sekali dan tidak boleh diterima untuk hujah ini. Okay. Saya ada bagi contoh yang isu semasa mungkin agak sensitif kalau saya mencontohkan benda-benda begini kan. Okay. Tapi tuan-tuan boleh bincangkanlah dalam kelas akan datang. Tuan-tuan gunakan pendekatan yang lebih mudah untuk faham dan kaitkan dengan keadaan semasa lah, isu-isu semasa. Okay, bentuk-bentuk falasi yang berlaku pada dunia hari ini, lebih-lebih lagi dalam media. Okay, tuan-tuan boleh baca sini dalam Facebook, dalam Twitter. Okay, dan sekali tuan-tuan akan tahu macam mana teori nilai ni. Itu saja daripada tuan-tuan. InsyaAllah berjumpa lagi bila waktu. Saya sudah topik ini berakhir di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okey, itu saja tuan-tuan.